Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again today in the lab class. So before this, your lab class is your theory class, right? So as you remember, like I say in the first class, we will start our lab in week 4. So today is our first lab for our Alice programming. So today I would like to introduce you what is the IDE for the Alice 3 software. Okay, so next, Alice building a scene. Okay, the Alice is virtual world. Okay, Alice ni dia macam fantasy. Okay, dia virtual world. Dan Alice dia punya environment yang IDE dia adalah more to 3D environment. Okay, more to 3D environment. Okay, so as you can see in here, it says that a 3D virtual environment. So remember, for the Alice software, the IDE is more on the 3D virtual environment. An Alice world is a virtual environment created in 3 dimensions. When we talk about the 3 dimension, just I said in the topic for part 1. Okay, so 3D we have 3 dimension. When we talk about 3 dimension, we have the X axis, Y axis, and we have the Z axis. Okay, the 3D world is representation of the place, environment, and the object in that place that have height, width, and depth. Ini 3D dia lah, dia punya nilai. Okay, a 2D image of a tripartite is just a 2D, but 3D is dia macam timbul lah. Ni nampak ni. Ni 2D punya, ini 3D. So kita sekarang belajar in a 3D virtual environment. Okay, next. So core component of an Alice scene, remember, Alice virtual environment also will always contain sky and fog setting. A ground surface. So kat sini masih yang purpose nanti kita akan tengok. Bila buka tu kan sebelum ni dekat dalam teori saya ada ajar awak yang 5 programming development life cycle, right? So we have the second phase which is design. So kita design dekat dalam Alice ni kita ada 2 tools iaitu textual storyboard and virtual storyboard. So kan you dah design apa you nak buat sebenarnya. So you kena fikirlah sebelum apa-apa, sebelum you nak start Alice ni, you kena fikir dia punya scene dia. Whether scene awak buat tu adalah di atas rumput, di atas sand, rock ataupun water. So you boleh pilih nanti. Okay, arrange your object, character, prop, scenery and the camera that can move around the scene. Okay, ini dia punya core component of Alice scene. Okay, next, the Alice scene editor. So ini dia. Kat sini dia akan bagi awak templates. Okay, there are a variety of templates that you want, that you will choose for your scene. Okay, for your character scene. Okay, so blank slate, empty world with preset ground, texture, sky, color and fog setting to mimic different setting. Okay, ni dia bila buka-buka nanti you kena pilih sama ada you nak grass. Kalau Alice in Wonderland is more on the grass, right? So kita pilih scene kita grass. Tapi kalau you nak buat pasal Nemo ke apa ke, kita gunakan sea lah. Sea floor dalam, sea apa ni? Sea surface adalah atas surface tu. You can choose it. Ataupun you boleh pilih template yang dia dah siap design untuk awak. Contohnya macam ni, starter worlds, environment containing a range of prop object pre-built to a specific theme pun ada juga. So nanti bila kita dah belajar in depth in the Alice software, so you bolehlah try and try you pilih ni, you pilih ni. Okay, you can try and error. Okay, so this is the scene editor access. Okay, you akan nampak benda ni lah bila you dah pilih scene, contohnya saya pilih grass, dia akan keluarkan this one. Okay, ini kita kenal dia sebagai scene editor access. The scene is visible in the camera view in the top left of the code editor, this one. Okay, flip from the code editor to scene editor by clicking the setup scene button. Okay, kalau awak nak letak any prop in here, any object in here, you should click this button, setup scene. Nanti dia keluar lah. Kat situ nanti you drag and drop your punya character.
Okay, bila you dah klik the button of the scene, setup scene, dia akan keluar macam ni. Kat sini lah camera view. Kat sini you akan jumpa camera view, properties panel and the gallery. When we talk about the gallery, remember in topic 4 part 1 I have been told you about the classes. Okay, classes ni macam gallery lah, kategori dia nampak. Kita ada biped class, kita ada flyer class, kita ada prop class and so on. So itu kategori dia bila you buka scene editor overview. Okay, next and Alice 3D object. So object inilah dia karakter-karakter yang awak put into the scene. We call it as the object. Tak kisahlah dia binatang ke, dia vehicle ke, dia people ke, itu juga kita gelar dia sebagai object. So character and vehicle, dia ada dia punya classes, prop and construction pieces, dia ada tree, furniture and castle walls. Okay, semua ni you boleh cari dekat gallery. Okay, ingat balik kita bila sebut Alice dia berada di dalam 3D environment IDE dia. So nampak dia akan ada tiga arrow. Okay. So move, turn and roll, kita boleh buat benda tu semua. The white axis point forward, the red arrow point to the right. Okay, ni forward, red arrow point to the right and the green arrow point upward and blue arrow point backward. Nampak ni? Okay, so object can move in 6 direction whether you want to up or down, left or right, forward or backward, and object can turn in 2 direction which is left, right, forward, backward. Nak pusingkan orang karakter tu pun, object tu pun boleh. Object can roll in 2 direction, left and right. Okay, ni dia. So pivot point, every object has a pivot point around which is turn and rotate. So ini adalah dia punya titik tengah lah, center dia, mesti ada kat sini. Okay, the pivot point of object is different for all object. For most object, the pivot point is at the center of where the object intersect with the ground. Dia akan berada di center. Maksudnya ni kan object, ini pivot point dia, center. Okay. Okay, internal joint yang saya cerita tu lah. Object usually not always have internal joint or skeleton that control subpart of the model. A joint connect the subpart of the body to the rest of the body. Joint have different orientation than the whole object. This orientation determine how turn and roll with control them. Inilah sama ada you nak tarik dia macam ni ke. Nanti setiap ni ada dia punya orang kata dia punya arrow ni. Nak tarik dia macam ni ke, you nak depakan tangan dia ke, semua nanti boleh. Okay, bila kita belajar in depth nanti kita akan pergi satu persatu, don't worry. Okay, inilah saya sebut the gallery. Kalau you nak create scene pasal Alice in Wonderland yang macam tea party tu kan, you boleh cari dekat this gallery. Dekat dalam gallery ni dia ada setiap kelas lah, biped class untuk yang berkaki dua, tak kisah ada people ke apa, dia dalam kelas biped class. Flyer class adalah benda-benda yang boleh terbang, dragon ke apa. Prop class yang table ke apa. Quadruped class, ini adalah yang berkaki 4. Swimmer class adalah benda yang berenang. Transport class adalah semua pasal vehicles. Okay. So what is class? Saya dah cerita dah class. In Alice, a class define a plan for constructing a new object in an Alice scene. How it looks, an action that an object of that class can perform, what it can do. Macam kalau kita klik the biped class, kat sini nampak inilah objek-objek kita, dia ada nama dia. Adult, child, alien, baby yeti. So benda yang berkaki dua semua berada di kelas apa? Biped class. Okay. So class hierarchy. The skeleton and joint define how object can be animated and impact the hierarchy at the top. Okay. If you click the swimmer class, dia akan keluarkan, dia akan hierarchy. Hierarchy ni macam bawah dia apa. Okay, kalau kita tengok bila dia klik the swimmer class, dia akan keluarkan fish class. Bila kita klik fish class, dalam fish class ni ada objek yang sekian. Dia ada pula perbezaan dia. Nanti tengoklah bila kita dah belajar in depth in Alice software. Okay, adding object in Alice. Okay, adding object maksudnya kita nak masukkan objek dekat dalam scene kita. Ada dua cara di mana drag and drop or double click object to add them to the scene editor.
You dah pilih, contoh you nak masukkan this queen. Okay, you boleh tekan ni dan tarik, drag and drop, ataupun you boleh klik 2 kali. Okay, bounding box show where the object will be positioned when dragged into the scene editor. Bila you tarik dekat sini, dekat editor panel awak ni, kat sini dia akan tunjuk position. Ini yang saya cerita masa dalam teori tu. Dia akan automatically kat mana awak ni, awak letak. Okay, double click object will be added at the very center of the world 000. Okay, kalau saya lebih suka awak applykan drag and drop. Di mana bila you drag and drop, you boleh pilih kat mana you nak letak. Kalau you pergi tekan 2 kali, dia always dekat 000 position dia. Okay, center. Okay, so naming object, this is very important, naming object. Okay, bila you klik benda tu, bila you drag the object ataupun character, dia akan keluarkan satu panel seperti ini. Ini adalah properties dia lah. Okay, so properties dia mesti kita letakkan nama. Ingat, bila melibatkan objek dia ada nama, okay, variable dia. Okay, so dia kata kat sini, Alice will provide a default name for object based on the class name selected. Bila you klik, dia ada nama untuk objek tu. Tapi, you can enter a different name when adding object. You will need to add here to the following rules. Dia ada rules dia. Kalau awak tak suka nama yang telah diberi oleh Alice, for Alice Software, so you boleh tukar nama ni. Tapi dengan satu syarat. Sama je syarat dia macam awak buat C++, naming the variable. Iaitu name must be one continuous word with no spaces. Ingat, bila you nak buat nama of the character, tolong jangan letak space. Okay, next. For name with the multiple word, try using camel case. Tahu kan camel case? Saya rasa awak pernah dengar dekat dalam 126 C++. Bila you nak identifier your variable, nak bagi nama. So camel case ni maksudnya, bila you nak combine two words, okay, bila you nak combine two words, words yang kedua tu, yang depan tu you kena besarkan, huruf besar. Okay, you kena gunakan huruf besar. The first character must be a letter and not a number. Sama tak dengan 126 C++? Sama. Okay, so remember the first character must be a letter. Jangan letak nombor di hadapan. No, tak boleh. Not special character, tak boleh. Okay, simbol semua tak boleh untuk nama. Okay, saya harap you ingat benda ni. Okay, object tile in object tree. Okay, this one, bila you tarik je dekat sini, dekat scene, dekat tepi dia akan tunjukkan objek. Okay, objek apa yang awak telah gunakan dekat dalam scene. You boleh tengok dekat sini. Object with default ring handle ni. Bila you klik je default ni, maksudnya dia akan keluarkan ring handle. Ni ring dia. Kat mana kedudukan dia. Okay, object properties. Inilah properties of this object. Ingat bila sebut pasal object ada dua benda kan, defined by two. Properties dengan apa lagi satu? Behavior, method. Okay, so kat sini nampak. Ingat lagi paint tu apa? Color dia, color karakter awak. Kalau ni dia buat white, maksudnya muka queen ni white. Kalau you nak muka dia hitam, sebab hati dia hitam, so awak boleh tukar black. Ikut awak lah. So awak creativity. Bila sebut pasal Alice Software, creativity awak. Okay. So kat sini position, bila you dah drag dekat dalam scene, dia automatically bagi position untuk awak kat sini. Okay, opacity ni you nak timbulkan dia ke, you nak tenggelamkan dia pun boleh. Dia punya transparency. Itu adalah opacity. Okay. So vehicle dia adalah this. Okay, this. This tu adalah this Alice. Alice World. Okay, remember? Ni width, height, depth. Kalau you rasa you nak besarkan, you boleh klik dekat sini nanti. Nanti lagi saya tunjuk, okay? So this one we call it as the object properties. Okay, so this is object position. Ini adalah object size. Okay, you boleh ubah. You boleh ubah kat sini ataupun you menggunakan button resize. Okay? So positioning an object, positioned with mouse. Okay, kalau awak nak guna mouse. Okay, move the object on the ground plane by default clicking on an object and dragging the mouse. A highlight ring will be also appear around the object that can be used to rotate the object ni. Kalau you klik default, dia guna ring ni lah. So
default dia akan keluar ring hijau. You kena ingat kalau you buat rotation dia akan keluar ni bulatan. Rotate ni macam mana you nak ke sini sikit ke, you nak dia ke atas ke, ikut awak nak tolak dia macam ni ke, sengit ke. Okay, resize maksudnya you nak besarkan dia. Ni 3 benda lah. Translation ni untuk yang kita tak ada Okay, so next, position with coordinates. Okay, yang ini for more precise position of object, you can use the properties panel to adjust the absolute position of the object in the world. Kalau you tak puas hati, you tarik dekat sini macam tak kena je, you nak adjust, you boleh adjust dekat properties panel, tak ada masalah, ikut awak. Okay, so position with one shoot. For more precise positioning of object, use the one shoot menu. Select the object name from the object. Ini bila detail ni nanti saya ajar lah. Okay, ni nanti saya akan ajar. Okay, dekat sini ini namanya method. Bila sebut procedure, behavior, method, ini adalah objek punya lah. Dia boleh move towards, move away from, turn. Nanti bila kita dah orang kata upgrade our lesson, kita akan belajar benda-benda ni. Okay, so manipulate object, siapa ni semua nanti kita akan belajar guys, don't worry. So the Alice camera, so this is the camera overview. Bila you dah letak kat sini, dia akan starting camera view in here. There is only one camera that can be moved around the scene, hanya satu kamera saja. Changes in the scene view are achieved by moving the camera, not by switching to different camera. No. Okay, changes in the scene view are achieved by moving the camera. You akan gerakkan kamera tu kiri ke kanan ke, tapi bukan you change another camera. Ingat, in Alice dia hanya satu kamera sahaja. The basic camera control on the bottom of the scene view allows you to reposition the camera view in the scene editor. Okay, pasal-pasal kamera ni. Okay, ini dia kalau bila you dah drag and drop benda ni, you akan nampak 3 benda ni lah. 3 benda ni kita kenal dia sebagai camera control. Kalau you nampak yang macam ni, belah kiri ni, the left control arrow move the camera up, down, left and right, this one. You nak naikkan dia ke, you nak turunkan karakter tu ke, you nak kirikan dia ke, right dia. Itu adalah kamera awak. Awak punya view. Okay, view Okay, awak punya view. This one for the second is for the up, down arrow. Up down arrow in the middle control move the camera forward and backward. Ke depan ke belakang. Okay. So turn right and left arrow in the middle control turn the camera left and right. Dia boleh depan, belakang, kiri, kanan. Kalau yang ini atas, bawah, kiri, kanan. Kalau ini pula the right control arrow turn the camera forward and backward. You nak apa kata? You nak backward kan dia ke forward kan dia. Okay, nanti kita akan try lah semua benda ni. Okay guys. Okay, camera marker is very important bila awak buat scene. A camera marker is an invisible object that allows you to mark location and orientation in the world so that you can quickly move the camera to a safe place. Okay, it is highly recommended to create a camera marker when you start a new scene so that you can return to the starting place in case you accidentally move the camera. First, kalau nak buat cara dia, add a camera marker in the properties menu. Use the left button to move the camera to the selected marker. Kalau you terlari tiba-tiba you punya karakter hilang. Mana punya awak ubah camera view? Senang saja, you pergi dekat marker, you klik dekat kiri, dia akan back to normal. Okay, use the right button to move the selected marker to the current camera position. Ni nanti kita akan tengoklah apa dia. So ni scene building viewpoint, kita ada starting camera view. Okay, yang marker tu. Layout scene view top, side and front. Daripada atas, daripada tepi, daripada depan. Selalunya kita akan gunakan starting camera view. Okay ni, for scene editor view. Daripada atas macam ni rupanya. Daripada side macam ni. Okay, daripada front macam ni. Okay, so selalunya kita akan pilih starting camera view. Tips and trick, okay, ini very important. Please remember this one.
save often. Okay, sentiasa save awak punya kerja. You tambah je save, you tambah je save, you tambah je objek save. Sebab kadang-kadang ada call laptop yang tak boleh support, tiba dia hang. Betul you nangis, weh saya dah buat macam-macam dia hilang. Okay, so better letak satu karakter save. Okay, save your project will often every 10 to 20 minutes. It is important to use a progressive naming convention such as adding a character to each new version for incremental backups. Okay, and the kata later version of LS3 will also have an autosave function that will save incremental backup in case of an issue. Latest tu yang kita pakai sekarang lah. Tapi dia memang cakap autosave. Kadang-kadang tak autosave pun. So nak selamat, tak nak hilang yang punya kerja, tambah je save, tambah je save, Ctrl S, Ctrl S. Okay, so kita juga ada undo and redo. Tekan je undo. Okay, return to default handle style. After using rotate, resize, be sure to put the button back to default. Ingat bila awak nak resize ke rotate ke, mesti tekan default balik. Okay, defaultkan balik benda tu. Dia jadi ring hijau. Okay, beginner, you also beginner Alice user often forget to return to the default handle style when they go to work on another object. So nanti dia akan lari. Okay, ni hotkey lah. Okay, tak ada benda, ni pun tak ada benda. So nanti you kena hasilkan ni. Lab tutorial, the witch. Pasal witch. Okay, witch tu akan cakap let's go save the world, sweet hang. Ni nanti sini semua objek semua ni objek. Okay, so dah download, saya harap semua dah download sebab first class saya dah cakap kena download, right? Saya dah bagi dah link, sila download. Okay, so topic 4 introduction to a visual IDE. Saya dah introduce awak pasal the visual IDE tadi. So untuk lab pasal IDE ini kita akan buat 2 minggu iaitu week 4 and week 5. So week 4 ni a little bit boring. Okay, untuk hari ni a little bit boring sebab kita just drag and drop the object. Untuk buat do in order ke apa, itu adalah minggu hadapan. Okay. So lesson outcome for today labs is of course you should know about the object, how to drag and drop the object, change the property of the object, and the classes. You should know in this object in what class, kategori dia apa. Do together versus do in order and the composite object we will do in the next week. Okay, week 5. Okay, ni semua saya dah cerita tadi semua. Okay, ni saya pun dah cerita. Okay, ini adalah action blocks in LS3 week 5. We will learn about this. Kita akan buat do in order dan kita akan gunakan segala action block di bawah ini. Okay, so ni semua objek. So Alice world are made of object. The possible list of the object, kalau kita tengok dekat sini kita ada witch. This one we call it as the witch. Baby dragon, this one. Cauldron is this one. Eagle ada kat sini, tak salah saya. Eagle ada cave, this one we call it as the cave, mushroom and trees. Ini semua adalah objek. Okay, classes saya dah ajar macam mana nak bagi nama. Class name dia adalah witch. Name dia kena ikut rules je tadi. So object name, you always change, you boleh change the name. Okay, kalau tak nak guna default macam saya cakap tadi lah. So you boleh change the name of the object menggunakan nama awak sendiri. Okay, okay, do together vs do in order. Yang ini saya akan ajar pada minggu keberapa. Kita akan belajar minggu ke-5 nanti. Okay, do in order. Okay, composite object juga week 5. Okay, composite ni maksudnya you nak combinekan more than one object menjadi satu objek. Ni yang saya cakap nanti dekat dalam week 5, di mana ini objek lain, ni objek lain. Okay, tapi you nak letakkan objek ni dekat dalam cauldron ni. So spoon ni dalam ni, so bila you dah compositekan benda ni, dia akan jadi satu objek. Itu composite object lah. Detailnya nanti saya akan ajar dekat dalam teori. So let's start lab activity. Let's go guys.
Okay? Okay guys, okay guys, continue with our lab session today. So, saya takkan tunjukkan muka saya, I close my camera sebab you nak tengok, you lebih perlu tengok the IDE for the Alice. Okay, so guys, saya harap you guys dah install the Alice inside your laptop. Macam saya dah ni lah. Saya dah masukkan, saya dah install Alice 3 dekat dalam laptop saya. Okay, kepada siapa yang belum install, sila install. Mana link dia, saya dah bagi slide dekat dalam GCR, tak salah saya, masa first class lagi. Okay, so first kali kita akan klik Alice 3. Okay, kalau you tak jumpa dekat depan kalau you tak jumpa dekat desktop ni, you boleh search dekat bawah ni Alice. Okay, keluar Alice. Ataupun kalau nak lagi senang, you pin dekat you punya taskbar. Macam mana cara nak buat pin? Ada yang tahu, ada yang tak tahu, right? So klik kanan, you cari pin to taskbar. Dia keluar kat sini. So dia sentiasa ada dekat sini. So you pin lah, sebab benda ni akan diguna sepanjang semester. Sampai semester ini berakhir. Okay, so klik sahaja. Okay, dia tengok you punya RAM lah. Kalau RAM awak tinggi memang cepat lah. Kalau laptop saya ni macam lambat sikit sebab RAM saya 8GB saja. Okay, nampak? Dia sangat berat software dia sangat-sangat berat. Kita kena bersabar, beristighfar banyak-banyak. Okay. Okay, so ini yang saya cerita tadi. Inilah scene. Okay, inilah scene yang awak kena fikirkan sama ada awak nak buat pasal scene apa. Awak nak buat pasal grass ke, pasal Wonderland ke. You boleh pilih benda-benda ni. Nampak? So ataupun starter. Okay, starter ni yang dia dah siapkan, nampak? Macam-macam. Nampak? Dia dah siapkan untuk awak. Ini Wonderland and minimum. So you boleh try and error nanti. Okay. So ini adalah projek yang saya dah buat dah. Okay, ni my project. Okay. So first kali sebab awak adalah baru nak guna benda ni, so you kena start daripada awal lah. So first you boleh pilih blank slate. So saya punya, sebab kita nak buat pasal witch kan. Saya nak buat macam ni, swam. Okay, saya pilih swam. Okay, you klik okay. Okay, so dia akan keluar the interface ini dia. Lepas tu you blur, Miss mana ni Miss? Miss kata kita ada scene kita, mana ni Miss? Tak ada pun. Don't worry guys, inilah dia punya, ini adalah tempat kita nak buat coding dia. Okay, ni adalah procedure dia. Procedure, when we talk about the procedure, ini adalah function untuk objek. So saya cakap apa, lepas je awak jumpa benda ni, you kena tekan apa tadi saya ada sebut? Setup scene. Bila you klik setup scene, tada, dia akan keluarkan you punya scene awak. Okay, the interface dia, scene view. Okay, so bila awak dah ni, pastikan you save your project untuk avoid lose your work. Okay, so macam mana nak savekan projek awak? You pergi ke file, you pergi macam mana? You pergi dekat save as. Okay, save as. So saya nak buatkan nama dia adalah contohnya saya nak buat nama dia. Okay, The Witch. Okay, ni cara nak bagi nama The Witch. Sebab saya nak buat pasal witch. Okay, so save as type ni tekan je all file and then dia terus keluar kat my project. My project ni berada di dalam folder Alice awak. Okay, Alice 3, my project. Dia akan simpan dekat dalam ni. Okay, anda kata Miss boleh tak saya nak buat folder untuk saya punya ni? Boleh, awak tekan je lah folder. Nisa, buatlah nama awak, Nisa Alice Project. Nanti yang you nak buat project ke apa, buat folder, tak adalah pening dengan awak punya try and error nanti. So buatkan nama dia sebagai
Okay, semua kena ikut nama ni sebab nama ni akan digunakan sepanjang semester awak. Nama projek ni. So the which ni save. Okay dah nampak? Dia akan keluar kat sini. Saya simpan dekat user Nisa document Alice 3 my project Nisa Alice project. Saya buat lagi satu folder dan nama dia saya buat the which. So dia punya format adalah A3P. Okay, so ini adalah scene awak. So sekarang saya nak masukkan objek. So sekarang saya nak buat seolah-olah scene ni macam tak ada witch. Lepas tu dia buat spell, dia akan keluarkan baby dragon. Lepas tu nanti saya nak letak props lah kat belakang dia macam cave ke semua tu. Okay, so hari ni kita akan belajar mengenai masukkan objek ke dalam scene. Okay, so kalau nak masukkan witch, so saya akan cari dekat dalam kelas Viper class. Okay, kat dalam ni ada macam-macam lah. Tapi kalau nak lagi senang, so kita pergi ke tema. So selalunya Wish berada di dalam takkan India kot, memang tak lah. So Wish selalu berada dalam fantasy. So kita cari dalam fantasy ni ada banyak objek. So saya nak cari Wish. Okay, ini Wish. Okay, you klik kat sini. So kan ada dua cara, sama ada you nak klik ataupun you nak drag and drop. Kalau you klik, dia akan keluar yang ini. Panel yang ini, pastikan awak buat nama dia. Awak boleh tukar namanya, yang ini adalah default name yang diberi oleh Alice software. So saya nak tukar nama dia, pastikan jangan start dengan letter dan pastikan nama tak ada simbol. So kalau nak combine dua word, pastikan you menggunakan camel case. Okay, huruf besar di tengah-tengahnya, tekan OK. So nampak sekarang wish saya berada di center. Macam mana nak tahu dia center? Awak tengok position dia ada 0, 0, 0. Okay, so kalau you tak suka wish ni awak boleh ubah dia di mana awak boleh tekan move. Awak boleh gerak dia ke belakang sikit. Belakang sikit. Gitu. Depan pun boleh, belakang sikit pun boleh. Semua boleh. Okay. So bila once awak dah gerakkan dia, position akan berubah. Nampak ini yang saya cakap tadi. Dia akan automatically kira untuk awak. Ataupun awak rasa macam macam tak kena je. Awak boleh nak back to center boleh saja. Awak boleh tekan 0, tekan enter. Nampak dia berubah. Okay, nak semua center tekan 0, tekan enter. Dia tengah. Okay, sekarang saya tak nak tengah. Saya nak dia belakang sikit. Okay, saya ubah position dia belakang sikit. Okay. So klik. Jangan lupa lepas awak dah ubah-ubah ni, awak dah guna handle style ni, tekan ke default. Okay, boleh tak? Tekan ke default. Okay, so next bila sebut pasal witch, dia mesti ada dia punya, orang kata dia punya mangkuk ajaib tu nak buat spell semua tu kan. So saya akan guna cauldron. Saya klik, saya akan ni tadi saya klik kan. Sekarang saya nak drag and drop. Allah. Okay, dia dah buat kan. Okay, kalau you rasa macam silap lah objek ni, saya tak nak lah objek ni, you boleh klik dekat sini the list of object, you tekan delete. Tadang, dia akan hilang. So tadi sebab saya terklik. Kalau lagi satu cara adalah awak boleh drag and drop. Kat mana tempat yang awak nak nampak. Okay, saya nak letak dekat sini and lepaskan. Okay, so tukar nama dia. Tak kisahlah nak tukar nama apa. So, ingat my cauldron. Okay. Nampak? So, dia akan jadi macam ni. Tapi Miss, kenapa? Miss, tak lawa lah Miss ke depannya. Don't worry, kita boleh ubah. Benda ni kita boleh edit guys. Kita boleh edit. You nak resize ke, you nak apa ke, kita boleh edit. Okay, so dekat sini untuk nak ubah pandangan kamera dia, you boleh gunakan 3 arrow ni. Okay, you boleh gunakan 3 arrow ni, di mana first set arrow adalah untuk up and down, ataskan dia, downkan dia, kirikan dia, kanankan dia. Tu pun boleh. Kalau yang ini adalah untuk ke ni, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke kiri sikit, ke kanan sikit. Tu setup dia. Kalau yang ini adalah kamera up and down. Ni up and down. Gitu. Okay. So sekarang
Okey, kalau awak rasa macam tersilap lah benda ni, you boleh undo balik. Benda boleh buat. Sama je. Okey, konsep dia sama. So sekarang saya nak nampakkan portion ni. So saya akan gunakan arrow ni, saya naik atas sikit. Okay, nampak? Dah nampak ke portion ni? Macam tu. Okay, saya nak nampakkan portion. Kalau tak nak nampak sangat, macam ni pun just nice. Okay, so nextnya saya nak ubah lagi view saya. Saya macam nak naik atas sikit. Macam tu, nampak? Just nice, just nice. Okay, ikut kreativiti awak Kalau you nak ni, you nak ke sini kan sikit pun boleh, tak ada masalah. Nak jauh sikit dari sini. Okay. Nampak? Miss, macam ni besar sangat lah saya punya cauldron ni. Saya nak macam nak kecilkan sikit boleh. You pergi tekan resize. Okay, nampak kat arrow ni. Nak besar sikit, kecil sikit. Macam ni. Okay, lepas dah ubah apa saya cakap, jangan lupa awak tekan default. Okay, lepas tu awak nak nampak bucu ni macam nampak sini sikit boleh, tak ada masalah. Klik saja dekat objek ni. Awak pergi dekat rotation. Okay, kalau rotation, Allah. Okay, undo balik. Okay, kalau rotation biru ni dia macam ni. Takkanlah macam ni melimpah guys. Okay, tarik dia ke sini sikit. Okay, nampak? Okay, kalau merah ni dia ke ni. Nampak? Nampakkan dia punya bucu tu. Dah see. Okay, itu namanya rotation, tekan default. Okay, boleh tak? Okay. So, next saya nak masukkan another object. Sebab hari ni kita akan gunakan objek-objek je kan. Okay, kalau tadi kita akan sebut dekat starting camera view ni, inilah starting kita di tengah. Awak juga boleh tengok layout scene view daripada ni, layout punya. Daripada atas, ni atas dia. Daripada side, ni tepi dia, nampak? Okay. So, front ni. Selalunya kita akan starting camera view kita. Okay guys. So next saya nak tambah baby dragon lah. Saya nak tambah baby dragon. So baby dragon tu mesti dalam tema fantasi, klik fantasi. So saya ada nampak tadi baby dragon. So ni dia. Okay, so saya nak, inilah color ni terpulang kepada awak. Color ni terpulang kepada awak. Kalau saya suka pink. Saya bagi nama My Dragon Baby. Ni nama dia Nama variable ni. Okay, so saya klikkan tadi. So dia akan keluar kat tengah. So saya nak ubah dia ke sini sikit. Okay, saya nak ubah dia ke sini sikit. Lepas tu dia macam pandang ke sana sedangkan semua pandang ke sini kan. So saya akan buat rotation sedikit. Nampak tak? Okay, jangan lupa ke default. So dah ada dah 3 benda ni. Lepas tu saya nak tambah lagi. Okay, sebelum saya tambah saya nak edit lah di mana saya nak edit opacity dia. Di mana opacity dia saya nak buat 0.0. Sebab apa? Dalam saya punya planningnya di mana Wish ni akan buat spell. Spell lah, cast a spell to make a dragon ni appear. So sebelum ni dia akan hilang dululah. So kalau kita nak hilangkan dia, kita klik dekat opacity, kita klik kosong. Tada! Dia dah hilang. Okay, dia bukan hilang dia still ada. Tapi kita transparentkan dia. Bila kita buat action kita nanti, okay, start. Nanti dia akan baca something dah, akan keluar dialog kat sini, nanti dia akan appear. Gitu. Okay, nanti kita akan buat, don't worry. So next saya nak masukkan another object iaitu eagle. Okay, saya nak masukkan burung. Okay, so saya pergi dekat all team. Saya balik kepada all class lah. Kalau burung dalam flyer classes. So saya nak masukkan eagle kat dalam. Sebab bila sebut pasal Wish mesti dia ada burung eagle kan. Okay, so saya nak masukkan eagle tu ke sini. Okay, saya buat dia my eagle. Okay, camera keys, tekan OK. Tada! Okay. Okay, dah.
So eagle dah ada kat sini, tepikan sikit. Ni dia punya props lah. Okay, kalau you rasa macam nak jauhkan, you boleh klik dekat cursor yang dia punya roll tu, you boleh klik, dia tarik sikit macam ni ke, nak belakang sikit ke, semua boleh. Nak macam ni ke, okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so dah nampak. Ini adalah cara macam mana kita nak input character ataupun we call it as the object. So, apa yang saya nak awak lengkapkan dekat sini adalah, sebab sini akan digunakan untuk minggu hadapan di week 5. Okay, so sini saya nak jadi macam ni. Okay, saya dah siapkan satu sebenarnya. Okay, so cara untuk cari projek kita adalah kita pergi ke open. Kita cari recent. Okay, yang ni saya dah siapkan. Ni saya dah siapkan. Okay, klik je. So, pergi ke setup. Nampak tak? Ini adalah saya punya scene lah. Okay, saya nak awak lengkapkan scene ni seolah-olah macam mana scene untuk witch. Okay, untuk perempuan sihir kan mesti ada semua props ni. So, saya nak awak lengkapkan. So, nanti awak kena hantar dekat dalam GCR di mana saya dah ajar cara tadi. Senang saja cara dia. Okay, kalau nak cancel lah, jangan lupa save. So, senang je cara dia. Kalau awak yang hantar dekat GCR, Google Classroom di mana awak kena zipkan semua ni. You kena masukkan dalam satu file di mana, sebab apa ya, bila you klik benda ni dia ada banyak file tau. Dia ada banyak file nanti. File. Ini yang saya dah siapkan. Okay, nampak tak? Banyak gila dia punya. Okay. So, ni tadi yang saya buat yang banyak props tu. Okay, nampak? Ada macam-macam. Okay. So, untuk mengelakkan saya tak boleh buka awak punya, senang saja kan saya tadi dah suruh awak buat folder. Awak klik kanan. So, kalau ada WinRAR, kalau ada WinZip, compresskan dia. Kalau saya menggunakan WinRAR, saya add to archive. So, nisa.project.rar, awak nama awak lah. Okay, nama awak kena buat nama awak lab 4 part 1, tulis kat sini. Nanti saya tahulah. So, saya menggunakan WinRAR, saya buatkan format dia sebagai RAR and OK. So, dia akan keluar macam ni. Kalau WinZip dia akan keluar zip punya format lah. So apa WinRAR WinZip ni? Awak kena install benda ni. Kadang-kadang kalau beli laptop baru dia ada dah WinZip atau WinRAR. Kalau saya gunakan WinRAR, kalau awak boleh gunakan WinZip. Ikutlah, ni WinZip punya. Okay, ni WinZip punya. Saya menggunakan WinRAR. You install, baru boleh. So nanti you hantar benda ni dekat dalam, yang ini bukan yang ini. You hantar yang ini dekat dalam GCR. Saya akan tengok nanti. Okay. Sebab yang ini juga cara macam mana awak nak hantar lab test nanti. Okay. So kalau awak dah tutup, tiba-tiba awak nak buka Alice ni balik, boleh saja. You klik je Alice. Okay, dia keluarkan macam ni kan. So you carilah my project ataupun recent. Ini yang tadi saya buat tadi, yang ini yang saya dah siapkan. You klik je, tekan OK. So dah keluar benda ni. So pergi tekan setup scene kalau ada ni. Okay, lepas awak dah settlekan semua benda ni, lepas tu barulah kita boleh menggunakan camera marker yang saya cakap nanti. So bila nak dekat nanti saya ajarlah what is camera marker. Sebab kalau you buat sekarang, benda awak tak set up, dia akan jadi awak tak boleh nak resize, nak move pun tak boleh. So camera marker ni saya akan buat kemudian, saya akan jawab kemudian. Apa camera marker, nanti saya akan bagi link lah di mana awak boleh tengok dulu camera marker ni apa. Okay, nanti saya akan bagi link kat awak. So, sila scan QR code for today labs. Okay, sila scan Okay, so kalau awak dah scan itu saja, thank you very much. Okay, minggu hadapan kita akan belajar lagi macam mana kita nak gunakan metod-metod setiap objek tu nanti. Okay, so itu saja. Assalamualaikum.